أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والشريف الحرام والحماد ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf bagi yang masih belum berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dan saya mulakan tuan-tuan imam, tuan pengurusi, serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah. Sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkan hati kami ini ya Allah untuk kami dapat terus mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmatmu. Wa a'inna ala husni ibadatik, bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, dan manfaatkanlah ilmu yang kucurahkan kepada kami ya Allah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tapi kami lupa ya Allah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna, ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu ya Allah. Ajarkan kami ya Allah ilmu yang belum pernah kami pelajari. Wa azidna ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, campakkan keikhlasan ya Allah ke dalam hati-hati kami ini. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah di setiap gerak perbuatan seharian kami Engkau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersama lagi. Saya kira kali terakhir kita bertemu bulan 9, 7 hari bulan 9. Saya tengok dalam nota ni, lama dah, 9, 10, 11, 12, 3 bulan kita tak bersama. Jadi atas kekangan kerja dan sebagainya, saya minta maaf tuan-tuan, kelemahan diri saya. Jadi malam ni kita bersama lagi dalam siri kuliah sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma malam ni tuan-tuan kita nak kongsi sikit lah tuan-tuan. Kita sebutkan yang lepas, zaman kita ni zaman tak seperti zaman Nabi. Kalau zaman Nabi tu zaman bahasa tuan-tuan, dengan syair tuan-tuan boleh mendatangkan semangat, keberanian, walaupun mereka dalam benar-benar dalam ketakutan. Perang Badar tuan-tuan, 1000 orang tentera daripada Quraisy menyerang Nabi SAW. 1000 orang lawan 313 tentera Nabi SAW, tapi mereka lintang bukang balik ke Mekah dalam keadaan mereka kalah, dalam keadaan mereka ketakutan. Kenapa? 70 orang daripada mereka mati dibunuh. Bukan mati biasa-biasa, habis kepala, terputus kepala. Kenapa? Kerana mereka melihat ada tentera-tentera Allah, malaikat turun tuan-tuan. Mereka melihat tentera-tentera yang berbaju putih tinggi, berserban kuning menghayunkan pedang-pedang mereka. 70 mati. Kemudian 70 tadi, yang antaranya 70 yang lain telah ditawan, antaranya Sayyidina Abbas, Al-Abbas, pakcik Nabi SAW. Mereka ditawan, maka habis 70 orang tambah 70, 140. 1000 tolak 140, lebih kurang 860 orang lagi baki. Kalau ikut akal kita, 860 masih lagi boleh kalahkan 313 tadi, tapi mereka lari lintang tukang.
Dalam keadaan mereka tadi datang ke Badar, dalam keadaan mereka set kat kepala, mereka akan menang. Mereka akan menang, mereka akan menang. Betul tak tuan-tuan? Kyrgyzstan kan dia datang ke Malaysia nak lawan Malaysia. Malaysia ranking ke 100 pun 140. Nah, dia ranking 90. Dalam kepala dia datang Malaysia, Malaysia habis lah. Kalah punya. Ini cerita bola ni. Cerita bola. Set kepala memang menang punya, memang menang. Tiba-tiba kena 4-3. Kalah dia, tuan-tuan. Set kepala, tiba-tiba mereka balik ke Mekah dalam keadaan mereka tewas, tuan-tuan, lain ditempukan ketakutan mereka. Tapi datang Ka'ab ibn Ashraf, seorang bangsa Arab yang mak dia seorang Yahudi Bani Nadir, orang yang paling jahat sekali. Sehingga Nabi SAW mandi Ka'ab ibn Ashraf. Siapa nak bunuh Ka'ab ibn Ashraf? Siapa nak settlekan Ka'ab ibn Ashraf? Kan? Sehingga kata Muhammad bin Maslamah bangun, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtuluhu? Adakah kau nak aku bunuh dia ya Rasulullah? Nah, kata Nabi SAW, maknanya kalau orang macam ni nanti, kalau Nabi pun suruh bunuh dia, jahat suruh nanti ni Ka'ab ibn Ashraf. Nanti Ka'ab ibn Ashraf ni jangan kata radhiyallahu anhu pula. Ka'ab ibn Ashraf ni macam dengar macam sahabat Nabi. Ka'ab ibn Ashraf ni Ka'ab ibn Malik kan. Ka'ab ibn Ashraf jangan radhiyallahu anhu, dia laknatullah. Allah laknat dia dan mati dia di tangan Muhammad bin Maslamah. Tuan-tuan, kenapa? Dia telah menyakiti Allah dan azallah wa rasulah. Dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Apa tugas dia? Tugas dia ni lah yang pergi ke mana? Yang pergi ke Mekah selepas perang Badar. Dia pergi ke Mekah, dia lantunkan, dia mengalunkan syair-syair membakar semangat ketakutan mereka. Orang Badar yang balik tadi 800 orang, 860 yang Quraisy balik tu, mereka ni kalau kita ajak balik serang Nabi, dia berani tak? Mana beraninya? Sebab apa? Dia tengok tentera-tentera Allah ni, dia menghayunkan kepala. Yang antara orang yang putus kepala dia macam Abu Jahal. Abu Jahal kan yang Ibnu Mas'ud bawa kepala dia. Kita pernah dengar cerita dibawa kepala Abu Jahal kan? Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud dia orang ni kecil, orang ni kerdil, tuan-tuan. Ibnu Mas'ud mana mungkin dia boleh tebas kepala Abu Jahal, tuan-tuan. Siapa yang tebas kepala Abu Jahal? Malaikat, tuan-tuan. Ni memang datangkan kegerunan. Kalau kita ajak orang Mekah serang balik Nabi SAW, adakah mereka berani? Mereka takkan berani, tuan-tuan. Mereka takkan berani. Kenapa? Kerana tentera Allah Muhammad ni dibantu oleh Tuhan mereka. Malaikat-malaikat akan tolong bantu mereka. Tak berani. Tapi kerana syair yang yang dibacakan oleh Ka'ab ibn Ashraf, dia membangkitkan keberanian. Itu hebatnya zaman tu. Syair ni dia apa nama tuan-tuan? Dia ni memang zaman dia zaman bahasa. Dengan bahasa tu dia boleh menyatukan dua bangsa yang bergaduh. Betul tak tuan-tuan? Aus dengan Khazraj ratusan tahun, lebih 200 tahun, bangsa Madinah, bangsa bumi putera Madinah, tetapi dengan bahasa, apa dia bahasa tuan-tuan? Quran lah. Quran turun masa tu. Sebab itu Quran ni turun zaman Nabi SAW, kerana di zaman bahasa dia boleh menyatukan Aus dengan Khazraj. Hebat kan? Tuan-tuan, orang yang dipuji tuan-tuan kalau dengan syair boleh melayang. Sebab itu Quran diturunkan zaman ni, maka dia nak lawan dengan syair. Itulah tuan-tuan. Maka itu zaman ni, zaman Nabi SAW. Zaman kita zaman apa tuan-tuan? Zaman kita ni zaman media sosial lah. Tuan-tuan, zaman media sosial, tuan-tuan. Maka dengan media sosial tuan-tuan, kita boleh berpecah belah. Betul tak tuan-tuan? Dengan media sosial sahaja tuan-tuan, habis buat pada kita nak. Dengan media sosial, semua orang boleh bersatu. Begitulah tuan-tuan, kita nak ibaratkan. Tapi sekarang ni bukan zaman bahasa, bukan zaman Quran. Hari ni tuan-tuan berapa kali ada baca Quran? Sila-sila tak pernah pegang lagi Quran, dah 2-3 minggu Ustaz tak pegang Quran. Tapi Quran ada mindset lah tuan-tuan, media sosial. Kita ni tuan-tuan, kelemahan diri saya lah terutamanya tuan-tuan, kita saling ingat mengingat. Tuan-tuan, baru-baru ni ada seorang sahabat daripada satu masjid, dia bagi saya dia snap gambar daripada media sosial. Tak ingat lah tuan-tuan dalam Facebook ataupun dalam YouTube ke, wallahu alam. Tapi saya baca tu, dah habis baca saya faham, saya buang terus. Marah, hati ni tak sedap. Tuan-tuan, dia persoalan dia ada 3 soalan tuan-tuan. Yang pertamanya,
dia bagi satu video Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Kenal tak tuan-tuan? Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Dr. Abdul Basit ni dia orang Kelantan. Dia tuan-tuan dulu dia tak boleh masuk Johor tuan-tuan. Dia tak boleh masuk Johor kerana fikrah dia. Fikrah dia ada keras. Contoh siapa? Dr. Ruzaimi kan tak boleh masuk Johor kan tuan-tuan. Kan baru-baru ni kan orang luar daripada Johor tak boleh masuk tempat kita. Dekat masjid. Tak, yang ini baru-baru ni. Dia memang daripada dulu memang dia tak boleh masuk Johor. Tuan-tuan, ini doktor siapa? Dr. Abdul Basit. Tapi Dr. Abdul Basit ni dia buat banyak kitab. Dia mengarang banyak kitab, antaranya kitab Mekah dengan Madinah yang digunakan ramai orang Malaysia lah. Kalau orang nak pergi umrah, mutawif ke, orang tabung haji dia akan guna kitab ni. Antara yang apa? Johor sendiri. Mutawif Johor sendiri, orang Jabatan Islam guna benda tu untuk buat mutawif. Untuk bagus buku ni, tapi ustaz tu tak boleh datang. Kan pelik tentang ni, apa nak jadi itu ni tuan-tuan. Maka fikrah tu terpulang. Ada imam yang garang, ada imam yang lembut tuan. Kan? Imam tengok saf tu. Okey, sawu dia terus pusing Allahu Akbar. Tapi ada imam yang tu hujung. Tu kosong, sikit. Ada yang garang, boleh tak? Boleh, tak ada masalah tuan. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Maka fikrah ni kita tak boleh kata benda tu sesat, tak boleh tuan. Itu bukan cara hidup kita. Islam tu cara hidup tuan. Maka soalan yang pertama yang saya tengok tu, dia bagi Dr. Abdul Basit, dia kata dia tak bersetuju sedekahkan Fatihah kepada Nabi SAW. Sedekahkan Nabi Fatihah kan kita ila hadratin Nabi SAW. Sama-sama kita sedekahkan Fatihah buat junjungan besar Nabi SAW. Dia kata ni tak ada. Dia kata bid'ah. Tuan-tuan, didatangkan dalil, dia kata siapa yang kata tak boleh ni Imam Nawawi rahimahullah. Tengok dalam kitab Majmu' kalau tak boleh. Imam Nawawi kata, kenal Imam Nawawi tuan-tuan? Siapa tak kenal nama Imam Nawawi rahimahullah? Dia tak setuju, dia kata tak ada sedekah Fatihah kepada Nabi. Buat apa kita nak sedekah Fatihah kepada Nabi? Sedangkan Nabi itu diturunkan Fatihah kepada Nabi. Nabi ada kita nak sedekahkan Fatihah. Buat apa? Nabi lagi banyak pahala daripada kita. Sedangkan kalau kita baca Fatihah ni, satu huruf kita baca dapat 10 kan? Sampai kepada Nabi pahala tu. Kerana Nabi yang ajar kita Fatihah. Macam kita semayang lah hari ni tuan-tuan. Kita semayang hari ni, takbir sahaja kita, mak ayah kita bercahaya kubur dia dah. Kerana apa? Dia yang ajar kita semayang. Tuan-tuan, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat bagi orang yang mati, ilmu yang bermanfaat tu penting. Dia akan cahaya kubur dia. Nabi apatah lagi tuan-tuan, sampai punya. Tuan-tuan, maka antara yang sependapat dengan Imam Nawawi rahimahullah, maka yang keduanya adalah Imam Ibn Hajar. Siapa tak kenal Imam Ibn Hajar? Imam Ibn Hajar ni dia murnikan mazhab kita Syafi'i. Tuan-tuan, mazhab kita Syafi'i ni tuan-tuan, kita tak boleh baca kitab Imam Syafi'i. Tak boleh tuan-tuan. Kitab Imam Syafi'i. Kalau kita baca, kita beli kitab terjemahan, kita baca kitab Imam Syafi'i. Tak mampu kita tak mampu. Kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, rakaat ketiga solat maghrib, kita baca surah. Kita baca surah. Maghrib ni, kalau ikut dia sekarang 7.49, dah ada waktu dah ni. Dah tak boleh sembahyang maghrib. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tetapi pendapat tadi dimurnikan. Siapa hujung dia? Imam Ibn Hajar Haytami. Tuan-tuan, Ibn Hajar dia kata tak ada Fatihah kepada Nabi SAW. Bid'ah. Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Sahabat pun tak buat. Memang tak ada riwayat daripada sahabat, daripada Abu Bakar. Diriwayatkan daripada Abu Bakar disedekahkan Fatihah kepada Nabi. Kita ni sayang Nabi, kita sedekahkan Fatihah kepada Nabi. Abu Bakar tak sayang Nabi. Lagi sayang Abu Bakar kepada Nabi SAW. Pahalanya Abu Bakar, bukan kita sebut sebelum ni, satu hari dia dalam peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni 8 hari tuan-tuan, perjalanan hijrah. Satu hari pahalanya Abu Bakar, dia tak menyamai pahalanya Sayyidina Umar serta keluarganya sepanjang hayat mereka dan setelah kematian dia sampai hari kiamat. Kalau ada pahala yang bermanfaat, yang berganda jariah tu, dicampurkan semua, pahala Sayyidina Umar dengan keluarga dia ni tak akan menyamai satu hari pahala Abu Bakar. Satu hari dalam peristiwa hijrah, berapa banyak pahala Abu Bakar. Dah tentu dah kerana sayangnya dia kepada Nabi.
sallallahu alaihi wasallam tak menyamai. Subhanallah. Dan tuan-tuan mati Allah, Abu Bakar tak pernah sedekahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak tuan-tuan? Tapi kena tengok video tu. Bila saya tengok video tu, dia 1-2 minit tak silap saya. Bila saya tengok 2 minit, kita nak dia syubhat lah. 2 minit takkanlah Dr. Abdul Basit kuliah dia 2 minit dipotong. Cuma dalam kuliah tu dia ada sebut 2 pendapat. Tuan-tuan dah menjawab sebenarnya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ni pendapat ni yang saya pegang, dia kata. Maknanya apa? Pendapat yang kedua saya tak nak sebut. Maknanya apa? Dia tegas pada agama. Dia tak nak pendapat yang lemah, dia nak ambil pendapat yang paling kuat. Tuan-tuan, itulah fikrah. Itulah tuan-tuan. Fikrah dia tak ambil pendapat yang lemah, dia ambil pendapat yang paling tinggi. Solat duha 8 rakaat, dia tak ambil 2 rakaat. Dia faham tak tuan-tuan? Solat witir semalam malas kita 1 rakaat, itu mukhalafah sunnah. Tapi kita buat 1 rakaat kerana kita tak kisah sangat pada agama. Tetapi orang yang pegang kuat pada agama 11 rakaat. Kita mampu buat. Itu fikrahnya siapa? Dr. Abdul Basit. Salah kan? Tak salah kan? Apa masalah? Kenapa dia tak dibenarkan untuk mengajar kita? Tuan-tuan, saya dah beli kitab Dr. Abdul Basit. Saya mengharapkan dia datang Johor. Kalau dia pergi Johor, JB sana, saya sanggup pergi sana. Saya nak suruh dia sign kitab. Puas hati, tuan-tuan. Nak dengar dia mengulas kitab dia sendiri. Tuan-tuan, tapi tak berkesempatan. Tuan-tuan, kerana apa? Bila nak jemput tak boleh masuk. Kena tahan tuan-tuan. Dia dah tabur garam kat Johor. Tak boleh masuk. Subhanallah. Tuan-tuan, macam Allah. Ni nak cerita tuan-tuan. Tak salah Dr. Abdul Basit. Cuma dia tak sebut pendapat yang kedua. Tuan-tuan, khilaf ulama. Maknanya khilaf ulama. Satu kaedah dalam mazhab kita Syafi'i. Tuan-tuan, la yunkaru al-mukhtalaf fih. Jangan bergaduh, jangan bertengkar, jangan apa namanya tuan-tuan? La yunkaru al-mukhtalaf fih. Jangan benda-benda yang ikhtilaf ni, yang diperselisihkan ulama, kita jangan berat-beratkan. Nak kunut silakan. Tak nak kunut tak apa. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Imam dia tak sapu muka dia. Kita keluar daripada masjid, pergi kat warung depan, Imam Wahabi terus. Tuan-tuan, benda tu khilaf ya? Ada ulama kata memang hadis tu dhaif. Tuan-tuan, tak kuat langsung. Kebanyakan ulama dia tak sapu muka. Tapi kita kebiasaan sapu muka. Boleh buat tak? Boleh, janganlah bergaduh pada benda yang khilaf ulama. Wa inna ma yunkaru al-mujma' alaih. Tapi yang kita boleh bertegang urat, kita boleh tepuk meja, kita boleh nak siapa nak bergaduh, benda yang telah diijma'kan ulama. Yang ini boleh kita nak berkeras. Arak dekat Senggarang tu. Ada lagi tak arak? Itu ijma' ulama haram. Tulis bawa lori, sign yang menyokong sama semua sekali tuan-tuan. Kita sokong orang yang boleh nak jual arak, yang nak halalkan arak, kita pangkah dia selama ni. Senyum pula. Tuan-tuan, dah habis mengundi, alhamdulillah. Apa tu? Tuan-tuan, kita ni faham agama ke tak? Tapi tadi subuh, bukan main imam tak subuh, bidak mahal. Wahabi. Imam Wahabi terus. Benda yang khilaf, kita sibuk. Tapi benda yang dah mujma' alaih, judi tu tak settle lagi tu, konsert tu apa, Coldplay wah play apa tu yang sejuk tu, tuan-tuan. Esok nak main bola aja, hanam padam. Tuan-tuan, nak cerita tu, itu kita tak kisah pula. Tapi bila bab-bab ni, bab-bab yang khilaf ulama, kaedah dia la yunkaru. Darul Iftar Mesir keluarkan fatwa adamil ingkar. Jangan ditegur pun, tak payah tegur pun pada benda yang khilaf. Tak payah tegur sampai dia kata tak perlu tegur. Mesir ni tuan-tuan, dia unik. Mazhabnya Syafi'i. Mazhab Mesir ni Syafi'i. Tuan-tuan, tetapi dekat Azhar tu sendiri dia ada 4 mazhab. Ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kalau masuk masjid Azhar tu, kita nak pergi tafakuh fiddin ni, tengok ada kuliah Syafi'i sana. Kita masuk Maliki. Boleh masuk. Tuan-tuan, ada min ingkar. Nanti zuhur, Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Yang Syafi'i, Allahu Akbar,
Tak ada masalah. Dia tak tegur kita, kita tak tegur dia. Setan tak ada masalah. Ada ingkar, tak perlu tegur. Kita tuan-tuan balik belajar dekat Syria 5 tahun, buat haji 48 hari. Balik-balik tangan dah mula gerak. Tuan-tuan, dah mula tak kunut dah. Kunut ni, bid'ah tu bos kita. Tuan-tuan, tak betul tuan-tuan, kita tak faham agama. Sedangkan Nabi jelas dah sebut dah 1400 tahun yang lalu. Ikhtilaf ummati rahmah. Perselisihan dalam masyarakat kita ni kasih sayang. Tapi kita bila kita berselisih pendapat, kita gaduh. Betul ke tak kita faham agama? Tak betul tuan-tuan. Tuan-tuan, Dr. Abdul Basit kata pendapat tu, tapi kita datangkan juga pendapat yang kedua. Tuan-tuan, untuk ilmu kita meraihkan. Adakah Dr. Abdul Basit tak faham Adamil ingkar tadi tu? Dia tahu, tapi kerana tegas daripada agama, aku tak nak buat yang lemah. Aku nak ada dalil yang kuat, aku buat. Sebab tu dia dipanggil ke masjid tu, jadi kena ikutlah apa yang dia ada. Gitulah tuan-tuan. Jadi kita tengok pendapat yang kedua. Pendapat kedua ni tuan-tuan, Syekh Ramli. Syekh Ramli ni tuan-tuan, dia kalau ada Ibnu Hajar, ada Syekh Ramli. Dia ni pemurni, dimurnikan mazhab Syafi'i ni bagi cantik dua pendapat. Biasanya kita akan ikut Syekh Ramli, Ibnu Hajar. Biasanya gitulah. Contoh. Kita kalau ambil semayang, tuan-tuan, dekat tangan kita ni ada darah, tuan-tuan. Ada darah ikan lah contohnya, ada darah kat sini. Kita datang dekat payet, kita nak ambil semayang ni, apa yang kita buat? Kita basuh darah tu dulu, betul tuan-tuan. Kita basuh darah tu dulu, baru kita ambil semayang. Ini pendapat Ibnu Hajar. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu pendapat Ibnu Hajar. Syekh Ramli kata, tak payah. Kan kita nak bersuci tu, nak ambil wudu, ambil semayang, basuh muka, nanti basuh tangan, kan hilang sekali darah tadi. Itu pendapat Syekh Ramli. Tuan-tuan, kita kat Malaysia ikut yang mana? Kita ikut Ibnu Hajar, betul? Kita ikut Ibnu Hajar, kita basuh dulu. Kenapa? Sebab kita ni tuan-tuan pergi mana pun jumpa payah. Betul tak tuan-tuan? Sesuai tak dengan masyarakat kita? Sesuai ma'ra'ahul muslimin hasan fahuwa indallahil hasan. Apa yang masyarakat setempat orang Islam di situ anggap benda tu baik, maka dia baiklah. Maka Jabatan Agama Islam kata kita ikut Ibnu Hajar. Basuh dulu. Sebab tu suagama dulu cikgu kata apa? Basuh dulu najis tu. Tapi dia tak sebut pendapat Syekh Ramli. Tak apalah. Syekh Ramli kata tak payah basuh. Boleh tak? Boleh saja kita ikut. Kerana lebih baik pada kita. Kerana kita banyak air. Cuba kalau kita ni kemarau, kita jenis macam kat Somalia sana, boleh nak basuh dulu. Bazir air, dia semayang terus. Selesai tak masalah tuan-tuan? Kita lebih cenderung kepada Ibnu Hajar. Tak juga. Tuan-tuan, kita tengok satu kes yang lain. Contoh yang biasa kita buat. Contohnya pendapat tuan-tuan, pernah tak dengar dulu? Pernah tak dengar dulu? Imam kalau dia takbir, dululah sebelum zaman media sosial, Allahu Akbar. Pernah dengar tak? Cerita dulu. Bila kita tanya, saya tanya ustaz tu, satu kuliah tu ustaz tu kata batal semayang tu. Allahu Akbar. Batal semayang. Batal ke? Tiba-tiba selepas tu tanya pula ustaz yang lain, bawa kitab lain, dia kata Allahu Akbar, tak batal. Islam ni macam mana? Ada batal, ada tak batal. Itu dah dengar tak batal? Apa isu dia? Kita tengok ustaz tu bawa kitab apa? Ustaz tu bawa kitab Mughni Muhtaj. Dia bawa kitab yang lebih cenderung kepada Ibnu Hajar. Batal lah. Ibnu Hajar kata setiap pergerakan, tuan-tuan, bergerak ni tuan-tuan, dia perkara yang kedua membatalkan solat. Pergerakan ni tak boleh lebih daripada 2. 3 kali batal. Bergerak, tangan bergerak, kaki tangan bergerak, kaki melangkah. Tuan-tuan, melangkah. Maka kalau tangan kita bergerak, contohnya saya tengah semayang, kemudian saya garu, saya patah balik, berapa pergerakan saya? Tuan-tuan, contohnya kita nampak, saya garu, saya turun balik, berapa pergerakan saya? 1, tuan-tuan. Dia pergerakan yang sempurna. Kalau saya tarik ke atas, kemudian
tak turun. Sempurna. Ni pergerakan sempurna tak? Dia sempurna pergerakan satu. Turun bawah satu lah, satu. Sebab baru sempurna pergerakan tadi. Kalau ke sini dia tak sempurna. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu maknanya tuan-tuan, kalau kaki tuan-tuan, kan kita belajar satu, kita nak melangkah lah contohnya. Kita nak melangkah daripada belakang ke depan. Tuan-tuan, kita melangkah satu kaki ni tuan-tuan, satu, dua, sempurna tak? Kan pelik kaki kita jadi gini. Kan? Tuan-tuan, nak langkah lagi satu jadi tiga. Kalau satu, dua, tiga, batal semayang. Tapi kita satu, dua, sempurnakan. Boleh faham tuan-tuan? Itu asas tu dalam fiqh. Tuan-tuan, itu asas. Tuan-tuan. Jadi Ibnu Hajar kata, pergerakan tadi termasuk padanya yang sunat. Setiap pergerakan tu, dia pergerakan yang sia-sia lah, yang makruh. Kita garu, ni pergerakan tu makruh. Tuan-tuan. Kalau kita tak buat, kita tahan gantal, kita dapat pahala. Tapi kalau kita garu, boleh lah. Dosa ke tak dosa. Tapi makruh. Kalau kita garu, tak dapat apa-apa. Tak apa. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Itu mana makruh. Entah, kalau kita nak garu. Tapi kalau garu boleh tak? Boleh. Pergerakan tadi pergerakan yang tak ada kaitan dengan solat. Tapi Imam Ibnu Hajar kata, hatta pergerakan itu termasuk padanya yang sunat sekalipun, dia termasuk dalam pergerakan yang boleh membatalkan solat. Itu pendapat Ibnu Hajar. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi, nampak? Saya kata, kalau faham tadi, Allahu Akbar, Ibnu Hajar kata batal. Kenapa? Tengok daripada bawah, satu, dua. Satu lah. Sebab, tapi kali dua, sebab dua tangan. Kali dua lah. Ni satu, ni satu. Sepatutnya dua. Tak batalkan solat. Tapi bila dia jatuhkan tangan, dia naik balik, dia kira satu ni. Dia patah balik, kira satu, ni satu. Jadi semuanya berapa pergerakan? Empat. Sebab itu Ibnu Hajar kata batal. Boleh faham tak tuan? Tapi Syekh Ramli kata, kenapa pergerakan yang sunat dikira? Benda tu kan dituntut, tak payah dikira. Syekh Ramli kata, kan benda tu dituntut, kenapa tak? Kenapa nak kira? Yang atas ni Allahu Akbar, ini dituntut sunat hay'ah. Sunat hay'ah kan? Sunat hiasan. Yang bawah ni lah dikira. Boleh faham tak tuan? Dia satayun. Maknanya berapa pergerakan dia kalau ikut Syekh Ramli? Dua je. Satu sini, satu sini. Dua batal tak solat? Tak batal. Jadi Syekh Ramli kata tak batal. Yang sesuai dengan kita mana? Yang sesuai dengan masyarakat kita. Yang kadang-kadang sekolah agama dulu main kat belakang, yang belajar kitab kadang-kadang datang, kadang-kadang hotel. Agak-agak yang sesuai yang mana? Syekh Ramli. Tadi kita kata kita perlu Ibnu Hajar. Kita kadang-kadang lebih kepada dia marahul muslimin hasan. Ikut masyarakat setempat. Mana yang lebih sesuai untuk kita? Siapa yang tentukan? Jabatan agama Islam. Itu ulul amri kita. Kita belajar sekolah agama, batal tak kalau kita semayang macam tadi tu? Allahu Akbar. Ini ni memang turun ni tuan-tuan, memang antara yang sunat. Kalau kita baca dalam kitab Hidayatul Salikin Imam Ghazali, dia gini tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini masyhur dalam mazhab kita. Ini pendapat utama. Tapi pendapat yang kedua, Allahu Akbar. Imam Ghazali yang sebut. Pendapat kedua, boleh tak kita buat? Boleh. Tapi masalahnya dia turun dari hayun. Itu masalah ni. Itu masalah ni. Jadi tuan-tuan, kalau Syekh Ramli batal tak? Tak batal. Kerana dua je. Tapi Ibnu Hajar batal. Ibnu Hajar batal. Kenapa? Termasuk pada sunat. Jadi kita boleh compare sebenarnya. Ibnu Hajar ni siapa? Syekh Ramli ni siapa? Syekh Ramli ni dia jenis, tak apalah, yang penting settle lah. Dia macam ringan sikit. Tapi Ibnu Hajar ni tak boleh. Sembahyang jangan main-main. Pergerakan sunat campur yang makruh ni batal sembahyang. Keras. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tapi Syekh Ramli ni kata tak apalah. Gitulah. Alah, tadi kan nanti kita basuh kan hilang. Ibnu Hajar kata tak boleh, jangan main-main. Kita kena buang dulu baru kita wuduk. Nampak? Kita boleh bezakan.
Kita boleh bezakan antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar. Tentang dalam bab selawat, Ibnu Hajar, kita kenal lah Ibnu Hajar sama. Orangnya tegas dalam agama, macam Dr. Basit lah. Macam Dr. Basit, dia keras sikit. Dia kata tak ada. Dia kata tak ada sedekah Fatihah untuk Nabi, tak ada. Jadi tapi Syekh Ramli kata boleh. Kalau kita tengok dalam kitab, saya snap gambar dia itu, tuan-tuan. Dalam kitab Syekh Ramli kata apa? Saya sebutkan tuan-tuan, kata-kata Syekh Ramli, zalika jaizun bal mandubun. Bahkan sedekahkan Fatihah. Macam kita sebut tu, Pak Liman sakit tu, sama-sama kita sedekahkan Fatihah kepada Nabi SAW, kepada sahabat, keluarga, orang soleh, dan untuk abah Pakcik Man tu supaya dia sihat. Al-Fatihah. Kalau Syekh Ibnu Hajar kata tak boleh, Imam Nawawi kata tak boleh, Dr. Basit kata tak boleh. Tapi boleh tak kita buat? Boleh. Kita ikut Syekh Ramli. Syekh Ramli kata apa? Zalika jaizun, diharuskan. Bal mandub, bahkan boleh dapat pahala. Bahkan disunatkan kiasan ala salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kias kepada selawat ke atas Nabi. Kias. Selawat ke atas Nabi. Siapa yang suruh kita selawat ke atas Nabi? Allah suruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat ni apa? Doa sejahtera ke atas Nabi. Nabi tu kita tak doa pun dah siap-siap sedia sejahtera dah. Betul tak tuan-tuan? Nabi tu pun dah sejahtera, tapi kenapa Allah suruh kita selawat juga ke atas Nabi? Kalau dulu tok guru kita kata seolah-olah cawan. Kita letak atas meja, kemudian kita tuang penuh dia, tuang lagi dia akan melimpah. Pergi ke mana? Ke kita juga. Sebenarnya untuk kita itu selawat. Maka Syekh Ramli kata kiaslah. Fatihah tu kadang-kadang kita baca Fatihah, Allah tak pandang kita. Kita buat tadi pergi masjid kan, kita baca Imam kata Al-Fatihah. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah pandang ke Fatihah kita? Tak berapa pandang kot. Pasal tadi tengok TikTok, tengok Facebook, tengok macam-macam, tengok joget ni, nak tengok ceramah asal tengok ada joget-joget pula. Macam cantik kan tuan-tuan. Dia bergerak sikit je, 2 saat kata tu dia gerak sikit je. Macam nak tekan tak tekan, tak tengok rugi pula, tekan juga tengok. Agak-agak Fatihah yang kita baca Allah nampak tak? Allah ambil peduli ke tuan-tuan dengan dosa yang kita buat, hijabnya tuan-tuan tak pandang. Tapi kerana ada sebut nama Nabi ni siapa? Kekasih Allah, maka kita namanya tawassul. Kata siapa? Syekh Ramli kias kepada selawat lah. Tuan-tuan, contoh lah tuan-tuan. Kenal ni siapa macam cerita ni lah, siapa? Do. Kenal Do tuan-tuan. Do yang bini dia, siapa nama dia tu? Minah. Yang nanya kat luar, bapak dia marah. Kau dah tahu rumah aku ni Do kan, nama dia kan Do. Dia nanya, kau ni lah punca kepada aku bercerai dengan anak kau. Kan dia marah kan. Tapi dia kata apa? Dia lah pak. Kalau bapak tak bercerai dengan mak tak, bapak tak kahwin dengan makcik lama. Oh, makcik kau lama. Kau kenapa nak datang sini? Baru dia ambil apa? Baru ambil perhatian. Kenapa kau datang sini? Minah mati. Oh, Minah mati. Kenapa kau datang sini? Tapi kau nak apa? Nak duit? Aku tak ada duit. Bapak dia kata kan, aku tak ada duit. Mana aku ada duit? Makcik lawa. Tegur bangun. Ambil duit kan? Sambil mendedel bapak dia, aku matilah sudah. Aku nak beli televisyen kan? Akhirnya bagi juga. Kenapa dia bagi? Kerana sebut nama. Makcik kau lawa. Makcik dia tawassul lah tuan-tuan. Tawassul lah. Kerana kita sebut nama dia je. Tengok dapat tuan-tuan. Mungkin saya pernah cerita, saya tak ingat tuan-tuan. Saya dulu suka mancing tuan-tuan, nak pergi bersin tuan-tuan. Saya telefon ada satu hari tu, tarikh tu memang ngah betul nak mancing. Bulan cantik tuan-tuan, nak nyanda soto. Tuan-tuan, saya pun telefon sendiri. Bang Puan, saya nak ambil bot abang saya daripada Pahat. Tarikh tu penuh, tak ada bon lah, tak ada bon. Daripada mana ni? Saya daripada Batu Pahat ya bang. Saya kawan abang ni, abang Deris yang kat ni kan. Oh, kawan abang ni. Tunggu nanti. Tunggu je, telefon balik. 5 minit telefon semula. Boleh, ada bon. Ada.
Kalau guna nama saya je direct tak dapat. Saya sambung nama, petik nama dia je, jadi terus tuan. Tuan, Fatihah yang kita baca Allah tak pandang kerana dosa yang banyak kita buat, tapi kerana sebut nama kekasih dia, menarik perhatian Allah. Begitulah lebih kurangnya. Maka wahai malaikat, datang kepada dia, kabulkan permintaan dia berkat daripada disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiraman Fatihah. Itulah yang kita baca tuan. Jadi apa kata Syekh Ramli? Dia kata wal wasilah wal maqam al mahmud wa nahwu zalik bi jami'i du'a bi ziyadati ta'zimihi. Kan kita bacakan doa selepas azan, ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Jadi perantaraan, kan kita nak perantaraan dengan Nabi. Wal apa? Ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah, kemuliaan. Nabi memang dah sejati mulia, apa kita nak doa? Baru kita nak doakan Nabi. Kita nak selawat ke atas Nabi sejahtera keselamatan. Wah, Nabi memang dah sedia ada syurga, jamin syurga. Tuan-tuan, memang syurga apa? Kita yang tak tahu. Tuan-tuan, maknanya selawat tu Allah ajar kita untuk apa? Untuk kita sebenarnya, untuk membuatkan kita ni akan bersama dengan Nabi SAW, bukan untuk Nabi. Lepas Allah ajar kita Islam tu begitu. Maka tu kata Syekh Ramli, kias. Macam tu juga Fatihah. Lebih jelas tak tuan-tuan? Kemudian doa-doa yang kita baca tadi tu, maqam al-mahmud dan alladhi wa'anta, seperti mana yang kau janjikan, tempat yang tinggi. Nabi memang surga tu dah Ustaz. Oh, kita nak doa lagi dalam doa lepas azan. Kenapa? Tuan-tuan, ditazim. Kata Syekh Ramli, untuk memuliakan Nabi. Bukan nak suruh dia masuk syurga, tak mahu dia dah syurga, tapi kerana nak muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditazimihi wa qad jawazahu jama'at minal mutaakhirin, dan ramai pula orang dahuluan. Kata Imam Syekh Ramli, maka wa ma ra'ahul muslimun hasan fa huwa hasan. Maka apa yang dipandang baik oleh masyarakat setempat tu, maka di sisi Allah juga dia akan jadi baik. Selesai tak masalah tuan-tuan? Ada Ibnu Hajar marah Syekh Ramli? Ada? Tak ada tuan-tuan. Ada Syekh Ramli marah Ibnu Hajar, kau ni apa keras sangat? Ada? Tak ada tuan-tuan. Dia pun tak bergaduh, tapi kita yang kat bawah-bawah ni bergaduh. Hambali kata ni bid'ah, ini kata ni bid'ah, kunut tak kunut. Tuan-tuan, apa berlaku ni tuan-tuan? Syekh Ramli tuan-tuan, kalau kita tengok atas lagi, tadi kita tengok dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau kita tengok atas lagi tuan-tuan, sebenarnya ni soalan pertama, dia ada 3 soalan. Tuan-tuan, tak payah sebuah lah, tak sempat nanti. Nak kita cerita tuan-tuan, kita nak memaham ni tuan-tuan, nak selawat ke atas Nabi, kita ni nak cerita sirah. Tapi kalau selawat ke atas Nabi pun kita, nak sedekah Fatihah kepada Nabi pun kita ni macam Allah Akbar. Kita buatlah apa yang cikgu-cikgu kita suruh tu. Janganlah bid'ah-bid'ahkan orang. Sehingga kan surau tempat yang soalan tadi tu, tuan-tuan, saya perhati tuan-tuan, memang setiap kalau ada apa ni, dia tak ada ilah hadratin Nabi, memang tak ada. Al-Fatihah. Biasanya ada ilah hadratin Nabi, maknanya memang benda tu dah menular ke satu tempat tu. Sebab itulah mungkin orang tu bagi video tu nak minta perbahaskan tuan-tuan. Maka nak baca, nak sedekah Fatihah, sedekah. Nak hadiahkan kepada Nabi, tak nak hadiahkan boleh aja. Ikutlah Syekh Ibnu Hajar, tak ada masalah. Dua-dua betul. Tuan-tuan, doa kunut. Tuan-tuan, kalau kita tengok soalan yang kedua, tuan-tuan, soalan yang kedua ni dia kata apa? Dia kata, apa kunut ni? Kunut nazilah yang kita baca kan, kita ada sebuah kunut nazilah kan tuan-tuan. Kunut nazilah ni kenapa panjang-panjang? Kunut nazilah tu kan berada di rukun pendek. Rukun pendek kan? Tidak kan rukun pendek tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan, kenapa kunut panjang-panjang? Batal semayang. Dahsyat tuan-tuan. Saya baca tu, ramai pula yang like. Maknanya dia setuju dengan apa yang orang tu sebut dalam Facebook ke apa tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Saya jadi makin pening. Apa ni? Kenapa orang jahil bercakap, ramai yang sombong? Nabi dah sebut dah. Akhir zaman, orang jahil bercakap tentang agama, maka mereka ramai yang ikut. Bila orang yang alim, yang ada ilmu bercakap, ramai orang tolak. Berlaku tak sekarang? Kita sebut ulama tak? Kita sebut ulama tak? Kalau kita sebut ulama, kita bersama dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau hari ni kita tak bersama ulama, kita ikutlah apa yang Nabi sebut tadi tu.
Orang jahil bila cakap ramai yang ikut, kita akan ikut yang ramai. Subhanallah, tuan-tuan. Kita belajar ni tuan-tuan, kita muhasabah diri. Jangan kita keluar nanti sama kekal macam tu juga. Ulama kita caci maki. Tak nak ikut ulama. Allahu Akbar. Apa nak jadi itu? Itulah tuan-tuan. Muhasabah diri tuan-tuan. Mudah-mudahan. Jadi ada jawapan sebenarnya. Cuma kalau kita bahas ni panjang sangat. Tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya dia kata, apa ni Mu'tazilah? Anjing bagai gitu, anjing bagai, faham? Kan ada Allahumma sallit alaihim kalban min kilabi. Ya Allah, kau cengkangkan anjing-anjing kan ke atas mereka, kan anjing. Tuan-tuan, baca Allah kita sambung je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semua sikit lagi tuan-tuan. Tentang sirah Nabi SAW memang biasanya akan berselang-seli dengan fiqh. Tuan-tuan, kerana setiap perbuatan Nabi, sirah yang kita belajar dia ada kaitan dengan fiqh. Tuan-tuan, maka kita kena sebut juga. Tuan-tuan, maka kita sebutkan tadi berkaitan dengan rukun pendek, rukun panjang. Tuan-tuan, jadi bila persoalan tadi tu disebutkan, maka ramai pula yang setuju. Betul lah, betul. Rukun pendek kudu nazilah. Tuan-tuan, kalau kita dapat daripada Jabatan Agama Islam, tuan-tuan, panjang kan tuan-tuan. Rukun pendek ni kalau lebih kadar Fatihah batal sembahyang kita. Tuan-tuan, betul juga. Maknanya Jabatan Agama Islam pun silap. Ramai yang setuju. Subhanallah. Jabatan Agama Islam tu salah. Orang sekarang ni ramai yang peliknya tuan-tuan. Ramai pula yang like. Dia tanda like tu. Itu yang pelik tu. Beratus-ratus like. Tuan-tuan, saya bila baca tu kan, dah lama-lama saya delete terus. Saya terus delete tuan-tuan. Makin buka aku kita ni kadang-kadang. Tuan-tuan, maka ni makin ramai orang jahil apabila dia bercakap dan ramai pula orang percaya. Ini yang berlaku akhir zaman. Tuan-tuan, saya rasa kedua soalan yang terakhir tu kita tak dapat nak bahas. Tuan-tuan, mungkin pada perbahasan yang akan datang. Cuma hari ni tuan-tuan, kita berpegang kepada la yunkaru al-mukhtalaf fi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Pada perkara-perkara sangatlah tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutasyaddidun. Celaka yang khilaf, budak-budak semayang itu dia punya masalah.